Dan selamat tengah hari. Hari ini kita akan bercakap tentang jenis-jenis air dan juga isu berkaitan dengannya. Baiklah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman mengenai air sebanyak 63 kali. Ini menunjukkan bahawa air itu penting dan mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Air ini kehebatannya dikatakan sebagai asas penciptaan kepada makhluk-makhluk seterusnya, dan ia juga merupakan sumber rezeki yang telah diturunkan kepada umat manusia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan kami telah jadikan air itu daripada langit, kami turunkan kepada kamu itu, dan kami turunkan air daripada langit itu dan kami tumbuhkan daripada air itu tumbuhan sebagai rezeki kepada kamu. Dan air dalam perundangan Islam, air yang berkualiti itu dipanggil sebagai air mutlak, dan air mutlak ini terbagi kepada 7 sumber yang dapat diperoleh daripada langit dan juga bumi yang akan diterangkan pada bahagian yang seterusnya. Baiklah, air ini sangat berfungsi dalam penyucian diri umat Islam, yakni dalam konteks yang saya bicarakan pada hari ini, penyucian maknawi dan juga majazi. Maknawi itu kita bagi contoh iaitu wuduk, rohani dan juga secara zahir iaitu wuduk wuduk. Dan yang kedua, majazi. Majazi itu contohnya ghuslun. Ghuslun kita boleh katakan sebagai mandi, gosok gigi dan penyucian secara zahir juga sebenarnya. Maka kita lihat air ini jika diperoleh daripada sumber tidak baik ataupun tidak berkualiti, bukan hanya menjejaskan hubungan kita dengan alam semesta ataupun alam sekitar, tetapi kita juga akan menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana air merupakan salah satu syarat yang penting untuk beribadah, contohnya berwuduk, perlukan air dan sebagainya. Air dapat dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama ialah air yang suci lagi menyucikan, iaitu air mutlak. Yang kedua ialah air yang suci dan menyucikan tetapi makruh untuk digunakan, iaitu air musyammas. Yang ketiga ialah air yang suci tetapi tidak dapat menyucikan. Air ini boleh dibagi kepada 3 bahagian, iaitu air mustakmal, air mutarayyid dan air muqayyad. Yang keempat ialah air yang tidak suci lagi tidak menyucikan, iaitu air mutanajjis. Air yang pertama ialah air yang suci lagi dapat menyucikan, iaitu air mutlak. Air ini dikatakan mutlak kerana ia kekal dalam keadaan yang suci, iaitu keadaan asalnya. Air ini masih dikatakan mutlak walaupun telah terbiar bercampur dengan debu, tanah dan lumut. Air ini terbahagi kepada 7, iaitu air hujan, air laut, air sungai, air mata air perigi, air embun, air ataupun daripada air salji. Yang seterusnya ialah air musyammas. Air musyammas ialah air yang terjemur di bawah panas matahari bagi negara-negara beriklim panas. Air ini suci dan dapat menyucikan, tetapi hukumnya makruh, iaitu apabila air ini terisi dalam kedalam bekas yang bukan diperbuat daripada emas dan perak. Air tersebut hanya makruh ketika panas untuk digunakan pada badan dan makanan serta minuman, walaupun termasuk kepada binatang tengakan. Walau bagaimanapun, air ini ketika panas boleh digunakan untuk membasuh pakaian. Air yang sudah menjejak tidak lagi makruh digunakan. Air yang seterusnya ialah air yang suci tetapi tidak dapat menyucikan. Air ini dibagikan kepada 3 bahagian, iaitu air mustakmal, air mutarayyid dan air muqayyad. Air mustakmal ialah air yang merupakan daripada basahan kali pertama, sama ada wuduk yang wajib ataupun mandi wajib untuk mengangkat hadas, ataupun air daripada basuhan najis yang tidak berkurang atau bertambah daripada timbangannya. Yang kedua ialah air mutarayyid. Air mutarayyid ialah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga dia berubah daripada keadaan asalnya, sama ada berubah daripada segi rasa, warna dan bau. Contohnya bercampur dengan garu dan kopi. Yang ketiga ialah air muqayyad. Air muqayyad ini dikaitkan dengan nama pada asalnya, seperti air tebu atau air kelapa. Yang terakhir ialah air yang tidak suci lagi tidak dapat menyucikan, iaitu air mutanajjis. Air ini dikira bernajis bila terjatuh ke dalamnya dalam ukuran yang kurang daripada 2 kuala air itu. Tetapi jikalau air itu
mengandungi najis dan menyebabkan ia berubah dari segi warna, bau dan rasa. Walaupun ukurannya melebihi 2 kolah, ia tetap dikira sebagai air mutanajis. Seterusnya kita bergerak kepada metodologi penggunaan air harian dalam Islam. Yang pertama, penggunaan air untuk menyucikan najis. Yang kedua, penggunaan air untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, penggunaan air untuk mengangkat wuduk. Dan yang terakhir, penggunaan air untuk mandi wajib. Kita mulakan dengan cara untuk menyucikan najis mukhafafah. Contoh najis mukhafafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berusia kurang daripada 2 tahun yang hanya meminum susu ibunya sahaja. Contohnya dengan percikkan air ke atas najis tersebut. Yang kedua ialah najis mutawasitah, iaitu contohnya darah, nanah, muntah, tahi, air kencing, wadi dan lain-lain. Dengan cuci dengan air mutlak sehingga air, zat, warna, bau dan rasa hilang. Dan terakhir sekali ialah najis mughalazah, iaitu segala perkara yang ada hubungan dengan babi dan anjing. Cara membasuhnya dengan basuh 7 kali dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampurkan dengan air tanah. Seterusnya kita sambung dengan proses memandikan jenazah. Yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi disediakan. Kedua, tutup seluruh anggota tubuh mayat kecuali muka. Yang ketiga, semua bilal atau tukang mandi mayat hendaklah memakai sarung tangan. Yang keempat, sediakan air sabun. Yang kelima, sediakan air kapur barus bersama akar sintok. Yang keenam, istinjakkan mayat terlebih dahulu. Yang ketujuh, angkat sikit bahagian kepalanya hingga paras dadanya. Yang kelapan, mengeluarkan segala kotoran dan perutnya dengan menekan atau memicik perutnya perlahan-lahan. Basuh dengan menggunakan sarung tangan agar tidak tersentuh auratnya dan kotorannya. Siram dan basuh dengan air sabun sahaja dahulu. Yang kemudian gosokkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kakinya dan rambutnya. Selepas itu siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun. Yang terakhir, kemudian bilas dengan air bersih seluruh anggota mayat sambil berniat untuk memandikan mayat kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, tata cara wuduk fardu, iaitu rukun wuduk. Yang pertama hendaklah niat. Yang kedua, membasuh muka. Panjangnya iaitu daripada tempat tumbuh rambut hingga ke bawah dagu. Lebarnya pula daripada telinga sebelah kanan ke telinga sebelah kiri. Yang ketiga, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Dan terakhir iaitu tertib. Seterusnya ialah tata cara mandi wajib dengan menggunakan air, iaitu pertama, disunahkan menghadap kiblat. Yang kedua, berniat. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, mencuci kemaluan dan dubur dengan tangan kiri sehingga bersih. Yang kelima, mencuci telapak tangan hingga bersih. Yang keenam, berwuduk. Yang ketujuh, membasahi sela-sela rambut dengan jari-jari tangan sehingga kulit kepala basah. Yang ke-8, menyiram kepala sebanyak 3 kali. Yang ke-9, menyiram dari kepala ke seluruh tubuh disunahkan dari sisi kanan dahulu baru kiri. Yang terakhir, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Rosli, bernombor metrik PA20A106. Okay. Jadi saya rumuskan isu yang kita bahas hari ini. Kita tahu air itu adalah penting sebab kita sendiri pun terdiri daripada 70% air. Jadi bila hujan turun, kita sebut hujan tu sebagai rahmat Allah untuk memelihara hamba dia. Jadi firman Allah, "Wallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun." Dialah yang menurunkan hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya itu kamu menggembala ternakmu. Jadi seperti yang telah dibahas sebelumnya, tak semua air kita boleh gunakan untuk bersuci. Daripada 4 bahagian air itu, iaitu air mutlak, air musyammas, air musta'mal dan air mutanajis, hanya air mutlak dan air musyammas yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Akan tetapi, air musyammas ni makruh digunakan sebab dia boleh menyebabkan penyakit sopak. Okay. Dalam perbahasan air musta'mal, kita ada isu air muqayyad, iaitu air yang telah bercampur. Jadi kita kena tahu benda ni walaupun benda ni remeh, sebabnya kita perlu tahu air yang kita nak guna untuk berwuduk atau nak mandi wajib tu, adakah benda tu menyucikan atau tidak. Okey. Jadi sebenarnya kita tahu air ni digunakan untuk bersuci. Jadi isu yang nak kita bahas ni adalah bagaimana kalau tak ada air ataupun kita ni mengalami luka yang tak boleh terkena air. Jadi Islam ni memudahkan kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak menyusahkan kita melainkan apa yang kita mampu. Jadi diperkenankan tayamum, di mana kalau tak ada air, kita boleh guna debu tanah untuk mengangkat hadas kita, sama ada hadas besar atau hadas kecil.
Okay. Benda ni, air je pun kan nampak remeh, tapi sebenarnya penting untuk kita tahu. Sebabnya seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, air ni adalah medium untuk bersuci. Dan kalau tak ada air pun, kita ada tayamum untuk bersuci. Dan kita tahu sendiri, untuk kita beribadah, bersuci ni adalah satu orang kata syarat lah. Jadi macam contohnya solat. Solat ni ibadah yang paling utama kan. Dan syarat sah dia, kita kena suci diri kita daripada hadas, kita kena suci pakaian kita daripada sebarang najis, dan juga tempat kita nak solat tu daripada sebarang najis. Jadi kalau kita ambil remeh benda ni, boleh jadi wuduk kita tak sah sebab kita tak ikut metod yang betul, ataupun kita guna air musta'mal ke yang mana macam air musta'mal, contohnya air paip yang telah kita guna, kita nampak macam air tu bersih je, tapi sebenarnya dia dah dihukumkan air yang tidak mencucikan. Jadi wuduk kita tak sah, ataupun tempat solat kita tu terkena najis mughallazah, tapi kita hanya membersihkannya dengan cara membersihkan najis mutawassithah. Jadi najis tu tak betul-betul bersih dan solat kita boleh jadi tak sah. Jadi ini kepentingan dia, kita tahu pasal air. Nampak remeh tapi benda ni penting.